Alhamdulillah, baik. Kita persilakan adik Ahmad Nur Hakim bin Rushaizal yang beliau akan menyambung terjemahan ayat yang ke-86, 87 dan 88. Muka surat 13 surah Al-Baqarah. Dan difahamkan Ahmad Nur Hakim dah 3 juzuk umur 12 tahun. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku lindung dengan Allah daripada syaitan dan direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Purah, yang Maha Pengasih. Ulaika alladzina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adzabu wa la hum yunsarun. Orang itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kehidupan dunia dan yang kemudian. Maka tidak ia diringankan dari mereka akan azab dan tidak mereka ditolong. Walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum fafariqan taqtulun. Dan demi sesungguhnya telah menurunkan oleh kami mendatangkan oleh kami akan Musa akan kitab dan telah mengiringkan oleh kami daripada sesudahnya dengan rasul-rasul, dan telah mendatangkan oleh kami akan Isa adalah anak Maryam, iaitu badal, anak Maryam akan beberapa keterangan dan telah melakukan oleh kami akan dia dengan Roh Kudus. Apakah maka apakah kullama tiap-tiap kali apa yang tu bukan kullama tiap-tiap kali terus, bukan mak yang tiap-tiap kali telah datang oleh kamu, telah datang oleh dia akan kamu rasulun oleh seorang rasul. Ia tadi merujuk pada seorang rasul. Jadi ketika terjemah secara penuh, ia tu dah tak perlu sebut lagi. Telah datang akan kamu oleh seorang rasul. Sekali lagi, kullama, maka adakah tiap-tiap kali telah datang oleh ia. Ia tak payah lagi. Telah datang akan kamu oleh seorang rasul. Ia tadi merujuk pada seorang rasul. Tak payah ia ya. Bima, dengan apa yang tidak ia ingini. Anfusu akan diri. Anfusa ke anfusu? Anfusu. Kalau anfusa buat akan anfusu. Oleh diri kamu. Telah sombong oleh kamu dan maka akan satu puak telah mendustakan oleh kamu dan akan satu puak kamu bunuh. Wa qalu qulubuna bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan telah kata oleh mereka, hati-hati kami ada tutupan, bahkan telah mengutukkan oleh oleh kami. La'ana telah mengutuk oleh ia akan mereka. Allah. Ia di situ merujuk pada Allah. Jadi ketika terjemah penuh, ia tu dah tak perlu lagi. Terus telah mengutuk akan mereka. Bahkan telah mengutuk oleh mereka. Tak mau. Oleh ia tu abaikan. Terus maf'ul bih kum akan mereka. Bahkan telah mengutuk akan kamu. Kum ke? Akan mereka. Allahu oleh fa'il. Oleh Allah Dengan sebab kekufuran. Ataupun dengan sebab kekufuran. Akan mereka. Tak ada akan. Sebab fi'il bukan. Mutah lain. Dengan sebab kekufuran mereka. Maka amat sikit apa yang mereka imani. Barakallahu. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama kembali dalam usaha kita membebaskan diri kita daripada belenggu kejahilan Al-Quran, daripada belenggu buta Al-Quran, belenggu sesuatu yang selama ini menyelubungi kita, bahawa kita dimomokkan, kita digerunkan bahawa bahasa Arab susah, bahasa Arab kita kena, kalau nak menguasai kita kena pergi ke Timur Tengah lah, kita kena habiskan masa, korbankan masa yang panjang untuk kita mendapatkan makna Quran. Kita kena belajar bahasa Arab dulu. Itu antara cara-cara yang digunakan pakai dalam kaedah belajar. Tapi cara yang kita kongsikan ini ada juga satu cara yang saya kira jalan pintas. Dia adalah jalan pintas untuk kita menguasai bahasa Arab, menguasai langgam Arab, selok belok bahasa Arab, daripada yang dasar sampai ke urat-urat nadi bahasa Arab, sehingga kita benar-benar menjiwai bahasa Arab. Dan kaedah yang kita cuba kongsikan inilah yang kita namakan sistem harfiah. Sistem harfiah, satu sistem yang usia dia lebih tua daripada usia kemerdekaan negara kita, yang sangat panjang, sangat lama. Kalau matang dalam hidup, orang yang matang dalam hidup tu 40-an tu dah kira matang dah. Ini dah lebih daripada 60 tahun usia dia. Dah cukup lama berada di tanah Melayu. Maka sudah sampai masanya untuk kita kena bergerak pantas sebelum sampai masa untuk tempoh berkhidmat tamat. Jadi masa sekarang adalah masa yang perlu kita sama-sama kerja keras untuk berganding bahu, untuk bergabung agar ramai orang boleh dapat belajar, ramai orang boleh dapat tahu tentang, bukan hanya sekadar tahu sistem ini, bukan hanya sekadar tahu tentang kaedah ini, tapi anda juga berpeluang untuk merasakan bagaimana sistem ini dapat menyumbang kepada kehidupan anda, khususnya diri sendiri. Bagaimana sistem ini dapat membantu anda meleraikan segala kekusutan yang ada selama ini. Dan sekaligus dia menjadi penyebab, asbab kepada suatu yang luar biasa yang tak pernah kita rasakan dalam hidup kita. Suatu yang dikatakan mukjizat. Yang dikatakan mukjizat Al-Quran bagaimana? Kita rasakan sendiri. Kita nampak, biasa kita dengar mukjizat dari sudut sains. Nanti kita nampak mukjizat dari sudut tata bahasa. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kalau berpeluang, saya akan hubungi dengan teman-teman yang memang mahir dalam bidang dia, antaranya bidang Ijazul Quran,
Kalau kebetulan saya balik ke Johor Bahru, saya ada mungkin saya buatkan satu sesi untuk kita sama-sama kongsikan dengan teman saya, iaitu Ustaz Ahmad Qadri di Johor Bahru. Dia seorang warga negara Singapura, sekarang menetap di Johor Bahru. InsyaAllah, sekiranya ada kesempatan dan memang anda menginginkan sesuatu yang lain dari sudut tata bahasa Quran, tentang mukjizat Quran dari sisi tata bahasa, insyaAllah saya akan kongsikan nanti. Yang penting saya dapatkan persetujuan daripada beliau untuk kita adakan satu sesi langsung, rakaman secara langsung untuk dalam channel saya, dan kita akan dengarkan sendiri bagaimana beliau kongsikan macam mana uniknya, macam mana mukjizat Quran dari sisi tata bahasa. Kita belajar isim, fi'il, huruf, bukan saja-saja kita belajar isim, fi'il, huruf. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kenapa Allah gunakan jumlah fi'liyah? Kenapa Allah gunakan jumlah ismiyah? Itu penting tu. Jawapan-jawapan tu seronok kalau kita dapat tahu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya nak tanyakan dulu bagaimana siaran kita ini. Jelas? Clear? Suara? Jelas? Saya perlahankan kipas dulu. Bismillah. Okey, tanya khabar dulu. Sebelum tanya khabar, saya jawab salam daripada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang JB, apa khabar? Johor Bahru antara tempat yang mula sekali tempat saya berhijrah pada usia remaja saya. Jadi selok belok Johor Bahru tu sangat, saya tak asing dengan Johor Bahru. Jadi kalau di Johor Bahru, di mana anda ada tinggal, di Perling, di Dewan Jaya, Kempas, insyaAllah, apa khabar semua? Semoga semua anda sihat, orang JB, orang Batu Pahat, orang Air Hitam, Keluang, Mersing, khabar semuanya. Singapura dan orang Batam, insyaAllah hari ini hari penghabisan. Kita insyaAllah saya ada satu rakaman daripada pelajar saya daripada Batam untuk muka surat yang berikutnya. Bukan muka surat yang 13, yang 14 nanti. Satu lagi nanti, insyaAllah. Saya dah siapkan rakaman tu, nanti akan share macam mana, apa yang beliau akan kongsikan pada anda tentang istimewa harfiah yang beliau rasakan setelah beliau belajar dengan sistem ini. InsyaAllah. Kita naik daripada Johor Bahru, kita pergi ke Melaka. Orang Melaka okey, sihat. Orang kampung saya, orang Parit Putat, Sungai Rambai, Melaka. Orang Batu Gajah, Merlimau, Sempang, Tedong, Serkam, Pernu, Umbai. Apa khabar orang Semabuk, Durian Daun, Melaka Tengah. Apa khabar semua orang Alor Gajah, Paya Rumput, Tampin, Pulau Sebang. Kita masuk ke Negeri Sembilan, Rembau, Senawang, Seremban, Labu. Terus ke Mantin. Ke mana lagi? Lepas Mantin kita masuk ke Kajang. Apa khabar semua? Orang Selangor, Ceras, Kuala Lumpur. Orang di Putrajaya. Semua sihat. Kita pergi ke Perak. Di Cendung Balai. Apa khabar? Semoga sihat. Orang-orang teman-teman yang ada di Ipoh, Kuala Kangsar. Masya Allah. Teman saya seminggu sekali mengajar di Kuala Kangsar, di Ipoh. Ustaz Abu Abbas, Ustaz Rani. Ustaz Abdul Rani, Abu Abbas beliau di Melaka dan berulang alik ke Ipoh dan
Kuala Kangsar. Ada kelas harfiah banyak di sana. Kemudian kita naik ke Penang, Butterworth, Balik Pulau, Paya Kongsi, Ansarul Sunnah, apa khabar semua? Umi, orang Paya Kongsi. Dan beberapa teman-teman lain, insyaAllah. Panjang umur saya akan ke Paya Kongsi nanti. Mungkin saya tumpang bermalam di Surau Ansarul Sunnah. Sebagaimana tahun lepas, saya sempat bermalam di sana bersama teman saya, Ustaz Khairuddin, dalam perjalanan menuju ke Perlis. Dan apa khabar orang Kulim, Alustar, Gurun. Semoga anda sihat semuanya. Dan orang Perlis, apa khabar? Seminggu saya berkampung di Perlis tahun lepas. Masya Allah, selama seminggu, hari-hari kita, sehingga dapatkan hampir 50 jam. Sekarang sesi kita baru 35 sesi, 35 jam pertemuan kita. Sehingga hari ini siri yang ke-35. InsyaAllah. Agak cepat juga. Dan bagi kepada sesiapa yang rasa terlalu tinggi, tak apa, ruang untuk masih lagi dibuka. Masih lagi dibuka untuk hari ini. Dan saya kira hari ini adalah hari terakhir untuk peserta yang baru khususnya, yang inginkan bahawa mereka sebaris dengan apa yang kita bincangkan sekarang ni. Ruang hari ini saya berikan 1 hari lagi. Hari ini penghabisan. Sebab saya tak mampu nak sampaikan sehingga 20 Syawal. Kalau sehingga 20 Syawal saya bimbang nanti saya tak dapat memenuhi apa yang dihajatkan, yang dicita-citakan untuk kenapa anda bergabung dalam program kami. Jadi saya bimbang hajat tak kesampaian, maka saya pendekkan tarikh pendaftaran. Dan kerana saya nakkan kuantiti dan kualiti, saya perlukan kuantiti yang kami mampu dan kualiti pada hasilnya nanti. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hari ini adalah hari yang penghabisan pendaftaran dibuka. Selepas hari ini saya akan tutup. Bukan mungkin, dan saya akan tutup sehingga jam 12 malam nanti. 12.30 malam nanti adalah tarikh akhir. Dan saya dah pun asing-asingkan kelas semalam sehingga awal pagi tadi. Saya dah dapati bagi sesiapa yang mendaftar masih belum lagi dapat kumpulan grup 1. Saya namakan G01, mana gelombang 1, gelombang pertama atau generasi pertama. Akhwat untuk perempuan, untuk golongan ibu-ibu ataupun muslimat, dan 01 merujuk kepada kumpulan 1, 02 merujuk ke kumpulan 2 dan seterusnya sehingga 10 hingga 10. Jadi sekarang sudah ada 10 kumpulan yang saya hadkan untuk akhwat, untuk ikhwan, untuk para muslimin masih belum lagi. Masih sebab hanya ada mungkin 2 atau 3 kumpulannya, tak banyak muslim. Walau bagaimanapun kami buka juga peluang. Nak kira dah boleh tutup dah. Tapi oleh kerana tarikh saya bagi tarikh akhir adalah hari ini, maknanya saya sempurnakan janji saya buka juga peluang pada anda untuk yang berminat untuk berdaftar, untuk bergabung dengan program kami. Dan satu perkara saya nak tegaskan, bila sudah bergabung, bukan main-main. Bukan suka-suka datang, suka-suka keluar, suka-suka left. Anda kena ikat satu perjanjian dengan saya bahawa anda kena berusaha apa cara sekalipun, anda kena paksakan diri untuk duduk kekal sehingga Ramadan tahun depan. Duduk sama, paksakan diri untuk rasakan pengalaman belajar bersama sehingga Ramadan tahun depan. Selesai Ramadan, insyaAllah, saya kira dalam sekitar 10 bulan, kita akan sedaya upaya kita akan cuba selesaikan sehingga juzuk pertama. Berarti sehingga ayat 141 surah Al-Baqarah. Daripada surah Fatihah sehingga surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Okey. Kepada 61
sahabat yang sedang menonton sekarang, saya tegaskan sekali lagi, saya ingatkan bahawa hari ini adalah tarikh akhir. Sebelum saya tutup nanti saya akan jelaskan sekali lagi. Saya akan ingatkan sekali lagi bahawa hari ini adalah tarikh akhir pendaftaran dibuka kepada yang berminat dan yang tidak ada asas bahasa Arab khususnya. Kepada yang dah ada asas bahasa Arab, saya terpulang pada anda semua. Untuk memantapkan, silakan. Selagi peluang saya buka, selagi pendaftaran dibuka. Sehingga jam 12.30 malam nanti. Selepas tarikh tersebut, tawaran dikira tutup dan saya jangan dipersalahkan. Mohon sampaikan, maklumkan pada teman-teman yang lain. Sekiranya mahu bergabung bersama kami, silakan. Baik. Kita sambung pada pelajaran kita. Alhamdulillah. Saya belum tanya khabar orang Malaysia Timur. Orang Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei. Apa khabar semua? Semoga anda sihat. Semoga anda boleh terima bahasa yang saya gunakan. Mungkin orang sebelah sana mungkin bahasa saya mungkin cepat ke, ataupun kalimah-kalimah yang saya pilih tidak menepati, kurang difahami. Kalau kurang jelas, tolong maklumkan. Saya cuba berusaha sedaya mungkin untuk bercakap, untuk bertutur dengan cara yang agak santai, lunak dan mudah difahami. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah Ramadan tahun depan tamat surah Baqarah. Tidak Hajar. Tak akan tamat. Kita tamat satu juzuk daripada surah Baqarah. Juzuk pertama. Dan kita akan sambung selepas Ramadan nanti. Untuk sesi kelas umum hari ini, kita akan teruskan. Cuma bulan Ramadan kita akan bercuti. Selepas Ramadan nanti kita akan sambung semula. Kelas kita ini, kita akan teruskan. Ini kelas umum. Kelas yang semua orang boleh ikuti. Siapa saja boleh ikuti. Yang baru nak belajar, yang baru semalam, bila saya dah bagi-bagikan grup, ini dah mula ke kelas? Tak. Yang saya edarkan iklan semalam, sekadar untuk memaklumkan kepada anda bahawa hari ini, pagi ini kita ada buat program. Kepada yang ingin turut serta, melihat bagaimana perbincangan yang kita akan bincangkan hanya setelah 34 siri. 30 siri pada Ramadan dan 4 siri pada bulan Syawal. Dan ini siri yang kelima dalam bulan Syawal. Berarti 35 siri yang kita lalui. Tapi pengisiannya, Masya Allah. Terus terang saya kata, agak tinggi. Tapi saya nampak anda boleh faham. Anda boleh kuasai. Masya Allah. Maknanya, kalau bagi saya, kalau cara yang betul, kaedah yang benar, walaupun tinggi mana pun, sulit bagaimanapun pelajaran tersebut, insyaAllah kita dapat menyelesaikan masalah ini. Boleh kita kuasai. Tapi kalau salah cara, bukan cara yang betul, perkara yang mudah pun kita tak mungkin dapat selesaikan. Kita akan gagal dalam percubaan kita. Jadi insyaAllah untuk Al-Quran setakat ini, inilah yang saya boleh kongsikan untuk juzuk pertama. Juzuk pertama surah Al-Baqarah, surah Fatihah dan awal surah Baqarah. Dan insyaAllah juzuk-juzuk seterusnya kita akan terus sambung. Nah, selepas hari ini saya punya perjalanan saya ni agak perlahan sedikit. Saya tak seagresif bulan Ramadan. Ramadan saya agak memang saya ada cita-cita saya. Saya nak cuba kongsikan kepada anda bahawa inilah pelajaran harfiah yang kita sama-sama belajar. Yang kalau kita amati, dia banyak membantu dari sudut tata bahasa Arab. Dan insyaAllah, saya dapati bila anda terjemah, jawapan-jawapan yang anda berikan daripada soalan yang saya kongsikan, Masya Allah, menunjukkan saya dapat rasakan anda dah mula memahami. Apatah lagi kalau kita buat kelas dalam bentuk latih tubi. Ada dua hala. Masing-masing cuba berikan terjemahan. Masing-masing dah study. Dan masa dia 1 minggu. Sedangkan bulan Ramadan 1 hari saja dia punya jarak dia. 24 jam. Dalam masa 24 jam kita kena bersiap untuk ayat baru dan ayat baru. Tapi ini saya beri masa 1 minggu. Berarti
24 kali dengan 7. Berapa? Kira sendiri. Lama sangat. Ruang untuk anda menyimak, ruang untuk anda ulang kaji. Ulang dan ulang-ulang video-video yang saya akan berikan. Saya yakin lebih dahsyat lagi, lebih berkemampuan lagi. Dan video rakaman suara anda saya akan semak nanti. Tim saya akan menyemak anda punya terjemahan. Sehingga terjemahan menepati apa yang saya kendaki. Dan saya cerewet, saya tegaskan, saya seorang yang cerewet. Cerewet dalam menterjemah. Cerewet dalam menilai terjemahan. Kalau ada silap, tak ada, tanpa tambahan akan, tanpa tambahan oleh, tanpa tambahan beberapa, tanpa tambahan adalah, iaitu, saya akan bantah, saya akan ingatkan, ulang, tolong, saya akan ingatkan, tegur dan terus tegur. Jangan rasa terkilan, jangan sentap. Bahasa moden, bahasa anak-anak muda, jangan sentap. Left, no. Bila anda dah berdaftar, sekali kaki melangkah, mundur pantang sekali. Sekali kaki sudah melangkah, mundur pantang sekali bagi saya. Tetap duduk dalam kelas. Dengar, sabar. Jangan ada yang berasa hati. Jangan ada yang sentap. Duduk. Dan anda berta'aruflah. Jadikanlah teman-teman kawan dalam grup anda, dalam kumpulan anda sebagai teman yang boleh membantu anda. Jangan rasakan teguran mereka satu yang boleh mengaibkan. Tidak. Tolong. Tidak ada aib, tidak ada malu dalam hal belajar. Hal maksiat, ya, sila. Wajar malu. Tapi hal belajar, kita rasa syukur, kita rasa seronok, kita bahagia dengan punya teman yang ingin merawat kita, ingin memandu kita ke arah kebenaran. Baik, panjang sikit. Mukadimah saya hampir setengah jam. 7.53. Sekarang saya nak masuk kepada pelajaran hari ini. Sebelum kita terjemah ayat yang ke-82 dan 83. 72 dan 73, sorry. Saya mengambil perhatian anda agar semak nota yang telah anda miliki. Nota yang anda telah miliki. Dan bila sebut tentang nota, berarti sebahagian besar di kalangan kita sudah memiliki buku nota yang saya tulis dan yang saya kongsikan pada anda semua, okey? Dan harapan saya kepada yang sudah membuat pembayaran dan sudah memohon untuk membuat pesanan, tapi sehingga hari ini masih lagi belum dapat buku, tolong maklumkan kepada saya. Saya bimbang. Nanti ada sebahagiannya, Ustaz, bagaimana buku tak sampai-sampai? Tolong ingatkan saya. Kadang-kadang dah banyak, kita tak tahu. Bimbang, terlepas pandang. Tolong maklumkan pada saya dan insyaAllah saya akan usahakan untuk buku tersebut sampai pada tangan anda sebelum program bermula. Khususnya kepada pelajar-pelajar yang ikuti program melalui WhatsApp, saya harap setiap peserta usahakan untuk mendapatkan kedua buah buku ini, iaitu buku rujukan 5/1 dan buku nota ringkas. Jadi hari ini saya mengajak anda buka buku nota anda. Okey, saya nak tukar kamera. Alhamdulillah. Inilah buku depan nota yang saya namakan nota ringkas. Memang ringkas, sangat ringkas. Kalau anda beli tanpa mendengar syarahan daripada video ini ataupun video-video yang lain, nescaya anda tidak akan memahami apa yang saya tulis. Tulisan yang saya kongsikan ini memang saya ringkaskan dan saya kongsikan kepada anda agar anda boleh memahaminya. Saya tak mahu anda beli saja tanpa anda ikuti syarahan daripada Facebook, daripada apa yang saya tulis. Ini mukadimah yang sedikit saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mukadimah khutbatul hajj
Ini semua orang kena hafal. Sebagaimana yang saya mulakan setiap kali mula kelas. Sesungguhnya nota ringkas ini adalah hasil himpunan slide, himpunan PowerPoint yang saya gunakan dalam program DITA dan beberapa tambahan yang penulis gunakan untuk program DITA. Apa itu program DITA? Program Daurah Intensif Tafhimul Quran yang banyak kami khususkan kepada pelajar-pelajar tahfiz. Dan dalam program ini sekitar 50 jam yang kita guna untuk menggembling tenaga pelajar-pelajar atau peserta-peserta sehingga mereka boleh menterjemah sehingga satu muka surat. Dan biasanya dapat kita selesaikan sehingga ayat ke-141. Ini khusus bagi pelajar tahfiz. Bagi orang awam, kami tak dapat dalam masa 50 jam habis sampai 141 ayat. Ini saya maksudkan adalah sekolah-sekolah tahfiz. Dan harapan saya nota ringkas ini dapat menyokong ingatan anda dan dalam perbahasan suatu topik di samping menonton rakaman program DITA. Rakaman kami untuk setakat ini ada 3 versi. Ada 3 sehingga buku ini ditulis ada 3 versi rakaman. Pertama, ketika rakaman di Baitul Ihsan Al-Khairi di Taman Maluri pada Januari di tempat sahabat saya, teman saya yang dikendalikan oleh Buya Umar dan Umi Azizah. Satu tempat di Maluri dan untuk lelaki ada di Gombak. Ini pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari di Kiblah, Sekolah Al-Kiblah di Jenderam Hulu, Selangor. Dan versi yang ketiga pada bulan Mac di Madrasah Al-Quran wal Hadis Jannatul Ulum dengan singkatan Manhaj di Batang Kali, Selangor. Semua rakaman anda boleh tonton di Facebook saya, Harfiah Ustaz Muzakir, dan testimoni kami di YouTube dan pencarian Haltrak Quran. Ini Haltrak Quran telah kami padam dan sekarang boleh cari dengan tulisan harfiah cukup. Anda boleh search dalam carian tulis harfiah Ustaz Muzakir insya-Allah ataupun bahasa Arab Al-Quran harfiah insya-Allah. Anda akan temui apa yang saya kongsikan sepanjang Ramadan ini. Semua rakaman telah diusahakan, telah dimuat naik oleh sahabat saya, saudara Hafiz, Muhammad Hafiz dari Keluang, Johor. Beliau adalah sepengajian dengan saya ketika di Yayasan Taklim 2 tahun lepas. Dan inilah antara sumber-sumber rujukan yang perlu anda dapatkan. Buku saya dan video dalam Facebook dan juga video dalam YouTube. Kesiapan dan kekurangan memang tak dapat dielakkan sesuai dengan status saya selaku manusia. Maka teguran yang positif sangat kami alu-alukan bagi menjulang Al-Quran agar ianya terus dibaca, dihafal dan difahami sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Semoga usaha kecil ini akan memberi manfaat kepada agama Islam dan kaum muslimin umumnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menilai semua usaha ini sesuatu yang berharga yang melayakkan kita untuk menjejakkan kaki ke syurga Allah, syurga Firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. April 2019 tahun lepas. Baik. Ini yang kita mulakan, pelajaran yang kita mulakan. Peringkat awal kita hanya sekadar mengerti dan saya membimbing anda bagaimana menggunakan laras bahasa yang betul bagi menterjemah fi'il madhi, menggunakan laras bahasa yang betul bagi menterjemah fi'il mudhari', menggunakan laras bahasa yang betul bagi menterjemah fi'il amar. Begitu juga mempelajari isim, bagaimana menggunakan laras bahasa yang betul dalam mempelajari isim. Tambahan yang, tambahan sekalian, tambahan segala, tambahan akan, tambahan oleh, tambahan iaitu, tambahan sekalian, tambahan orang-orang. Semua tambahan-tambahan ini biasanya merujuk kepada isim. Peringkat awal kita lebih membimbing kepada mengguna laras bahasa yang betul. Okey? Dan kita beralih kepada ragam isim. Ada bilangan mufrad, ada bilangan musanna dan ada bilangan jamak. Isim juga ada jenis muzakkar, ada jenis muannas.
Isim juga ada bentuk ma'rifah, ada juga bentuk nakirah. Setakat itu yang kita pelajari. Dan isim juga nanti saya akan mula dalam 2 atau 3 pertemuan lagi saya akan bincangkan. Isim juga ada mabni dan mu'rab. Ini 4 ciri ni yang utama ni selalu saya akan ketengahkan. Di samping bilangan mufrad, musanna dan jamak, isim juga ada jenis muzakkar dan muannas. Ini 2 utama ni selalu saya ketengahkan. Tambah 2 lagi. 2 lagi ciri. Ini ragam-ragam isim yang perlu kita ambil kira. Bahawa isim ada ma'rifah dan nakirah. Dah mula saya. Dan satu lagi. Daripada 4 yang utama ni, dan ada sebenarnya bukan 4 saja, ada lagi. Tapi 4 ni saya nak utamakan dulu. Pertama, bilangan dah kita bincangkan, mufrad, musanna, jamak, di samping jamak muzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir, dan bagaimana menggunakan laras bahasanya. Jenis kita dah bincang, muzakkar dan muannas. Belum berapa detail tapi dah bincang secara kasar. Kemudian ma'rifah dan nakirah juga kita dah mula bincangkan, walaupun belum berdasar sangat, belum begitu tuntas, tapi kurang-kurangnya sudah ada dalam maklumat anda. Dan satu lagi, adakah isim tersebut mabni dan mu'rab? InsyaAllah. Setuju? Anda inginkan perkongsian ini? Kalau perlu, kalau inginkan, saya akan kongsikan. Kalau rasanya nanti dulu, kita bincang lagi dengan apa yang perlu kita sasarkan. InsyaAllah. Baik, Tajuddin Idris, Abang Buyung, apa khabar abang? Sihat? Alhamdulillah. Baik, begitulah perjalanan kita mengenal isim. Bagaimana laras bahasanya, bilangan mufradnya, musanna dan jamaknya. Dan tanda-tanda isim juga kita dah belajar. Ada alif lam di pangkal, atau ada tanwin di hujung. Dan sekaligus bila ada alif lam, kita tahu bahawa isim tersebut isim ma'rifah. Kalau tak ada alif lam, berarti isim itu isim nakirah. Alhamdulillah. Dan dalam masa sama, kita juga mengenal isim melalui huruf jar. Huruf-huruf jar yang ada. Dan kita kena hafal huruf jar tersebut. Saya tak cek lagi dalam masa. Okey. Okey, kepada siapa yang belum cek, tolong cek. Kadang-kadang saya takut terlepas pandang. Ada yang tak sertakan nombor telefon, kadang saya tak dapat itu lagi. Tak dapat nombor telefon lagi. Ada yang kawan tolong rekomenkan, kawan yang tolong daftarkan, jadi nombor telefon tak ada. So selepas ini tolong cuba double check, dapatkan maklumat yang lebih terperinci lagi tentang pembahagian grup. Kita ada masa lebih kurang 2 minggu lebih lagi. Selama 2 minggu ni sebelum saya sampaikan maklumat-maklumat yang selanjutnya, sebelum bagi taklimat-taklimat yang selanjutnya, anda boleh bertaaruf dengan teman-teman yang ada dalam grup. Bagi yang dah berdaftar tapi belum dapat digrupkan, tolong maklum pada saya. Baik, kita mengenal isim bukan hanya pada alif lam atau tanwin. Kita juga kenal huruf jar. Setiap kali ada huruf jar, pastilah diiringi dengan isim. Macam mana nak kenal huruf jar ni? Kena hafal ni. Dia sekitar 10 je ni, yang paling popular ni. Min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, wa, ta ni. Setiap kali ada huruf jar, pasti diiringi dengan isim. Okey? Setiap kali ada huruf jar, pasti ada isim. InsyaAllah. Seterusnya, bila ada isim, bila ada huruf jar dan isim yang mengiringi selepas huruf jar tu, kita namakan dia satu ungkapan ataupun murakab. Nama dia murakab jari. Kalau dulu kita lebih kenal dengan istilah jar wa majrur. Juga kita kenal dia dengan istilah baru, murakab jari. Apa itu murakab? Ungkapan. Ustaz Tarmizi nak masuk. Ustaz Tarmizi tak apalah Ustaz. Ustaz tolong jadi semak je. Dan mudhaf lain juga. Kita dah bincang. Apa itu mudhaf dan apa itu mudhaf lain? Syarat mudhaf isim yang tak perlu ada alif lam dan tak bertanwin. Dan mudhaf lain adalah isim juga yang kadang-kadang ada alif lam dan kadang-kadang tak ada alif lam. Dan biasanya mudhaf lain berbaris akhir baru bawahnya. Dan antara mudhaf dan mudhaf lain biasanya ada huruf jar. Boleh kita sendirikan huruf jar. 3 huruf jar yang biasa kita letakkan antara mudhaf dan mudhaf lain, iaitu min, fi dan li.
Mudhaf dan mudhaf lain juga kita namakan murakkab idhafi. Mudhaf dan mudhaf lain juga kita namakan sebagai murakkab idhafi. Boleh nak gunakan idhafah boleh, murakkab idhafi boleh, mudhaf lain pun boleh. Dan ini yang kita akan jumpa, kita akan bincang. Jumpa kita akan sebut dengan harapan bila selalu diulang-ulang, selalu pandang, selalu dengar, kerap pandang, kerap dengar, insya-Allah dia lebih mudah melekat, mudah untuk kita ingat. Dan beginilah perbincangan kita tentang isim, tentang ragam. Ini sedikit latihan bagaimana nak menggunakan laras bahasa yang betul. Ini latihan-latihan saya berikan. Ini yang muzakkar, anda boleh tukar pada muannas. Latihan-latihan ni saya guna untuk kelas-kelas yang grup nanti. Untuk kelas umum begini saya tak mampu nak buat ni secara saya tak dapat nak menyemak anda. Ini lebih pada anda yang kena gerak sendiri. Anda yang kena usaha sendiri. Yang saya tulis ini muzakkar, anda kena tukar muannas. Juga kita dah belajar isim mausul, tentang bilangannya, jenisnya, yang bentuk khas atau bentuk amnya, alhamdulillah. Dan kita tahu bahawa setiap kali ada isim mausul mesti ada silah mausul, dan isim mausul anda semua kena hafal, dan kebanyakan sudah hafal, dan semua makna isim mausul yang saja. Cuma beza dia mufrad yang, musanna tambah dua yang jamak tambah orang-orang ni. Semua makna yang ni. Bagi li ghairi akil yang bentuk am, ma, apa yang tambah apa di awalnya. Bagi man, orang yang tambah orang, tapi semua makna isim mausul makna dia yang. Okay. Ada muzakkar, ada muannas. Alhamdulillah, isim mausul lah kita bincangkan. Begitu juga isim isyarah, kita dah belajar yang jauh, yang dekat. Zalika, tilka, semua ulaika, yang jauh, yang dekat haza, untuk muzakkar hazihi, jamak haulai, musanna hazani atau hatani. Alhamdulillah, isim isyarah kita dah bincangkan. Dhamir begitu juga. Adalah satu perbahasan yang panjang tentang dhamir. Dhamir satu perbahasan yang panjang. Sangat panjang. Kerana dhamir ini, dia menyangkut pada isim. Kadang dia berkait dengan huruf. Kadang berkait dengan fi'il madhi. Berkait dengan fi'il mudhari'. Berkait dengan fi'il amar. Dalam masa yang sama, setelah kita selesai belajar dhamir, secara tak langsung kita menguasai fi'il sebenarnya. Secara tak langsung kita menguasai fi'il. Sebab itu saya ajarkan dhamir dulu. Kerana bila anda menguasai dhamir, secara tidak anda rasakan bahawa anda sudah menguasai fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar sekaligus. Menjimatkan masa saya. Sekaligus anda dapat juga mengenal dhamir mustatir wujuban dan dhamir mustatir jawazan juga. Agak mendalam perbincangan kita terhadap dhamir. Masya Allah. Walaupun begitu, saya masih lagi akan ulang-ulangkan. Bukan sekadar saya jelaskan, lepas tu saya tinggal. Tidak. Setiap kali jumpa, saya akan tanya dan saya akan jawab. Saya akan tanya, saya akan jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya perlukan jawapan anda dulu. Saya tengok sejauh mana anda mengikuti apa yang saya kongsikan. Masya Allah. Dan ini dhamir-dhamir yang kita dah perkenalkan. Dhamir munfasil, dhamir muttasil. Okey. Dan dhamir muttasil ada yang nama, yang dalam fi'il semua ada nama dia. Dalam bentuk huruf. Waw jamaah, alif tasniah, nun niswah, ya mukhatabah, ta mutaharrik. Semua huruf. Nama-nama itu kita dah perkenalkan. Yang dhamir mustatir yang dalam fi'il, dhamir mustatir ada wujuban, ada jawazan. Juga sebagian besar dah kita mula lazimi, kita mula kuasai. Dan dhamir yang bersambung dengan fi'il, selepas fi'il. Ada ha ghaib, ada kaf mukhatab ya mutakallim. Selepas isim, selepas huruf pun begitu. Ada ha ghaib, kaf mukhatab ya mutakallim. Yang selepas fi'il semua kita tambahkan. Yang dalam fi'il semua tambah oleh. Kecuali kalau fi'il kana, tak perlu tambah oleh saja. Okey? Ini semua dhamir-dhamir yang kita pelajari. Secara tak langsung kita dapat menguasai fi'il mudhari', fi'il madhi ada 14, fi'il mudhari' ada 14, fi'il amar 14. Selesai bincang fi'il, bila anda menguasai fi'il mudhari', automatically anda boleh menguasai fi'il amar. Juga kita bincangkan macam mana bentuk fi'il amar. Saya ajarkan macam buat fi'il amar. Macam mana dhamir yang ada dalam fi'il amar. Begitu bila fi'il amar, juga kita akan perkenalkan fi'il nahi. Apa yang dhamir-dhamir yang ada dalam fi'il nahi. Yang fi'il nahi semuanya adalah berdasarkan fi'il mudhari'. Alhamdulillah dapat kita kuasai. Saya dah tunjukkan cara macam mana buat fi'il amar dan fi'il nahi. Selesai tu, dalam Ramadan tu saya tak ikut dalam modul
buku ini. Sepatutnya kita terus masuk wazan, tapi saya tidak. Saya melangkah sikit pergi ke murakab tam dan murakab nakis. Saya melangkah kepada murakab tam dan murakab nakis. Di situ anda mengenal bahawa ada murakab jari, ada murakab idhafi, ada murakab tausifi dan murakab isyari. Pada murakab nakis dan murakab tam anda boleh kenal jumlah fi'lah. Itu ada fi'al dan fa'il, ada maf'ulun bih. Dan dah kita bahaskan jumlah ismiyah juga dah kita bincangkan pada mubtada khabar. Dan bila mubtada khabar dimasuki oleh inna, mubtada berubah nama jadi isim inna, khabar berubah nama jadi khabar inna. Bila mubtada khabar dimasuki oleh kana, nama mubtada berubah jadi isim kana dan khabar berubah menjadi khabar kana. Semua itu adalah jumlah ismiyah dan telah pun kita bincangkan. Dalam masa itu saya celah-celah juga, saya selang-selikan dengan mengenal wazan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ini yang saya ingat sepanjang kita lalui 34 siri pertemuan kita sepanjang 30 siri bulan Ramadan dan yang terbaru ini 4 siri sepanjang Syawal ini. Inilah saya masih ingat lagi apa yang saya bincangkan. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, dan juga kita belajar wazan. Dah kenal wazan, kita wazan fi'il 3 huruf, ada 6 wazan. Saya dah perkenalkan macam mana nak letak harakat pada fa fi'il dan lam fi'il bagi fi'il madhi. Pastikan fa fi'il baris fathah, lam fi'il juga baris fathah. Ain fi'il saja yang selalu kita terkeliru. Ada yang ain fi'il baris kasrah, ada yang baris dhammah dan ada baris fathah. Tapi paling banyak ain fi'il baris fathah. Ini yang paling popular. Dan gandingan antara madhi mesti digandingkan dengan mudhari'. Yang mudhari' fa fi'il bila tukar mudhari' saja pastikan ada tambahkan huruf mudhari', huruf ya dulu. Huruf mudhari', huruf ya. Okey, yang ya baris fathah. Ya baris fathah. Fa fi'il sukunkan, ini tak boleh silap. Dan lam fi'il mesti baris dhammah. Yang lalu mengelirukan kita ain fi'il. Maka 6 wazan ini kita kena perhatikan. Ain fi'il lah yang membezakan. Pada fi'il madhi ain fi'il dia selalu berubah. Fi'il mudhari' pun ain fi'il dia. Ada yang fi'il madhi fa'ala yaf'alu. Ada yang fi'il madhi fa'ala yang berganding dengan yaf'ilu. Ain fi'il baris kasrah. Dan ada juga yang ain fi'il baris dhammah. Fi'il madhi fa'ala, mudhari' yaf'ulu. Ni wazan ni juga saya dapati anda dah mula menguasai. Saya susun berdasarkan keutamaan. Ini 3 wazan ni biasa yang kita jumpa dalam pasaran. Banyak dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab, 3 wazan ni banyak kita jumpa. Tapi ada juga yang wazan nombor 4 dan 5 yang ain fi'il baris kasrah, fi'il madhinya. Mudhari' ain fi'il ada yang baris fathah, ada yang baris kasrah, tapi tidak ada yang baris dhammah. Ada 2 kebarangkalian. Kalau fi'il madhi fa'ilah, mudhari' dia ada yang yaf'alu dan ada juga yang yaf'ilu. Tapi paling banyak sekali wazan keempat, fa'ilah yaf'alu. Dan wazan yang kelima, fa'ilah yaf'ilu, kurang, tak banyak. Kurang di pasaran. Dan wazan yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Ain fi'il sama-sama baris dhammah. Madhi baris dhammah dan mudhari' pun ain fi'il baris dhammah. Ini juga banyak di pasaran. Baik, ini wazan yang kita pelajari setakat ini. Saya nak sambung. Bersedia anda? Ada 82 penonton sekarang. Saya dapati selepas Ramadan penonton agak meningkat. Dan biasa kadang lepas kelas saya dapati ada 2K, kadang 1K. InsyaAllah menunjukkan ramai yang berminat. Saya tak perlukan like, subscribe kan, itu bukan tumpuan saya. Saya perlukan anda ilmu ini tersebar. Saya perlukan ilmu ini tersebar dan anda boleh menguasai. Setidak-tidaknya anda dah mula melangkah ke arah satu langkah yang lebih baik lagi. Anda dah mula berjinak-jinak dengan bahasa Arab. Dah mula mendekati tentang makna Quran. Dan sekaligus anda insyaAllah, anda faham nanti apa yang anda baca dalam solat anda. InsyaAllah. Dan hari ini, saya nak masuk kepada pelajaran berikutnya. Dalam nota kita, ini lebih kurang juga. Nota saya dah cuma dalam bentuk lain. Tadi dari atas ke bawah. Daripada kanan ke kiri. Okay. Wazan pertama, fa'ala yaf'alu. Beserta contoh dia. Kedua, fa'ala yaf'ilu beserta contoh dia. Ketiga, fa'ala yaf'ulu beserta contohnya. Dan wazan keempat, fa'ila yaf'alu dengan contoh-contohnya. Dan yang kelima, fa'ila yaf'ilu serta contohnya. Dan yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Ini juga contoh-contoh yang saya berikan.
Okay. Dah kita bincangkan pada pertemuan Ramadan kemarin. Saya lajukan. Ya, ini adalah tasrif, usul. Ada istilah terbaru nama tasrif istilahi. Apa itu tasrif? Perubahan, peredaran. Daripada fi'il madi, kita ubah, kita pindah. Ilmu merubah kalimah. Daripada fi'il madi, kita boleh pindah, tukar kepada fi'il mudhari'. Fi'il madi fa'ala, kita boleh tukar jadi yaf'alu. Ada fi'il madi kataba, kita boleh ubah jadi yaktubu. Ada fi'il madi fataha, kita boleh ubah yaftahu. Ada fi'il madi zahaba, boleh berubah jadi yazhabu. Fi'il madi alima, boleh ubah jadi ya'lamu. Ilmu ini kita namakan ilmu tasrif. Tasrif daripada kanan ke kiri ini kita namakan tasrif usul ataupun tasrif istilahi. Madi kita boleh tukar fi'il mudhari', boleh tukar kepada masdar. Apa itu masdar? Masdar kita artikan kata terbitan. Kata terbitan atau kata dasar. Contoh, kalau alima telah mengetahui oleh ia. Ya'lamu kita artikan ia mengetahui. Kalau ilmun itu masdar. Ilmun makna dia pengetahuan. Tahu. Contoh kedua. Kataba telah menulis oleh ia. Yaktubu fi'il mudhari', ia menulis. Kitabah tulisan. Kitabah tulisan. Pak, masdar. Contoh ketiga. Fataha telah membuka oleh ia. Yaftahu ia buka. Fathan buka atau pembukaan, buka atau kemenangan. Fathah juga mana menang. Itu masdar, kata terbitan. Dan dia isim, masdar, kata terbitan. InsyaAllah, masdar kita akan belajar nanti. Dan kita akan belajar tentang isim fa'il. Isim fa'il juga adalah isim yang terbina daripada wazan fa, ain, lam. Hingga wujudnya jadi isim fa'il. Dan bagaimana terjemah isim fa'il juga, InsyaAllah kita akan belajar. Daripada isim fa'il kita boleh tukar jadi isim maf'ul. Isim maf'ul dengan adanya formula kita boleh buat sendiri. Kita jumpa satu kalimah fi'il, kita boleh pindah jadi masdar. Masdar kita boleh kena buka kamus. Tapi isim fa'il kita boleh buka. Kita boleh pindah jadi isim fa'il dengan sendirinya. Begitu juga isim maf'ul. Fi'il amar dan fi'il nahi kita dah belajar. Isim zaman dan isim makan. Dengan fi'il mudhari' kita belajar, automatically kita boleh tukar jadi isim zaman dan isim makan. Setelah kita kenal fi'il mudhari'. Isim alat pun begitu juga. Ada dia punya formula dia. Fi'il madi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Ini semua ilmu ini nama dia ilmu tasrif, ilmu saraf. InsyaAllah. Sekarang kita nak fokus pada fi'il madi dan mudhari' dulu. Sedia? Dalam nota, anda kena tahu merubah ilmu menukar fi'il madi. Ini kita dah bincang dalam dhamir. Bincang sekali lagi. Tasrif fi'il madi. Tasrif fi'il madi. Apa itu tasrif? Merubah. Perubahan, peredaran satu kalimat kepada satu kalimat. Fi'il madi daripada fa'ala. Apa makna fa'ala? Telah membuat oleh ia. Dia boleh berubah menjadi fa'ala. Kita dengan tambahan huruf alif. Apa nama alif tu? Alif tasniah. Domir tu yang ada tu. Jadi fa'ala. Berubah. Makna dia. Telah membuat oleh dia berdua. Tambahkan waw. Waw jamaah. Domir ni. Fa'alu. Makna berubah. Telah membuat oleh mereka. Ni untuk lelaki. Domir yang ada dalam fi'il ini, domir dia lelaki. Domir yang ada dalam fi'il ini, fa'ala, dia berdua lelaki. Fa'alu, domir yang ada dalam fi'il ini, mereka lelaki. Ini sebenarnya macam ulangan kedua. Macam pengukuhan. Masa kita belajar dhamir. Dulu kita belajar dhamir. Kita belajar tentang dhamir mustatir. Ini kita nak belajar macam mana nak ubah tasrif dia. Dia ada kaitan. Antara dhamir dengan tasrif ni sama. Ada kaitan. Dalam tasrif mesti ada dhamir dalam dia. Nampak atau tak nampak? Dhamir ni mustatir. Jawazan. Ni dhamir ni nampak alif tasniah. Dan dhamir ni nampak waw jamaah. Ni untuk lelaki. Dan ini fa'alat. Telah membuat oleh dia. Perempuan. Mana dhamir dia perempuan? Ta ke? Bukan. Ta ni tanda perempuan, tanda mu'anas. Nama ta ni ta taknis, ta mu'anas. Sakinah yang bersukun. Dhamir di mana? Dhamir di mustatir jawazan.
Apa Ustaz sebut jawazan? Sebab biasa kalau ada dua fi'il ni, dhamir mustatir jawazan ni, biasanya ada diiringi dengan fa'il zahir. Ada fa'il zahir, iaitu ada isim selepas fi'il tersebut, dan isim tersebut bila terjemah kena tambah oleh, dia akan menjadi fa'il zahir. Bila ada diawali oleh fi'il madhi atau mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Kemudian kita boleh ubah tasrif kepada fa'alat, tukar kepada fa'alata, telah membuat oleh dia berdua. Fa'alata, telah membuat oleh dia berdua. Fa'alna, telah membuat oleh mereka. Fa'alna, telah membuat oleh mereka. Fa'alta, telah membuat oleh engkau. Kau lelaki. Ni bahagian atas ni adalah baris untuk ghaib dan ghaibah. Ganti nama pihak ketiga, third person. Ni ghaib untuk lelaki, ghaibah untuk perempuan. Ini ghaib untuk lelaki, ghaibah untuk perempuan. Dia lelaki, dia perempuan. Dia berdua lelaki, dia berdua perempuan. Mereka lelaki, mereka perempuan. Ini barisan pertama untuk ghaib dan ghaibah. Barisan kedua, yang tengah-tengah ini, untuk ganti nama pihak kedua. Fi'il perubahan fa'alta. Dalam fi'il ni ada dhamir anta. Mana dhamir anta? Ta mutaharik itu. Fa'alta, telah membuat oleh engkau. Fa'altuma, ta mutaharik dhamir dia. Fa'alta, dhamir dia. Dalam fi'il madhi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'altum, dhamir kamu. Masuk dalam fi'il madhi. Ini untuk muzakkar, untuk mukhatab lelaki. Untuk mukhatabah perempuan, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Tambahan ta mutaharik baris kasrah, ta mutaharik baris dhammah, ta mutaharik baris dhammah. Alif untuk tambah untuk musanna, mim alif ni. Dan nun menunjukkan tanda perempuan. Inas. Alamatu jam'il lil inas. Tanda jamak bagi perempuan. Dan baris yang kedua ni adalah menunjukkan untuk ganti nama yang kedua, yang ada dalam fi'il madhi. Okey, urutan ni saya sengaja saya contohkan supaya anda kena buat latihan sendiri. Kepada yang menonton sekarang, kepada yang berminat untuk buat latihan, saya perlukan anda buat latihan. Berdasarkan formula ini, tambahkan alif. Copy paste fa'ain lam fi'il madhi. Tambah alif fa'ala. Tambah waw alif dia fa'alu. Tambah ta baris mati fa'alat. Jadikan kalimah semua ni sebagai formula, sebagai acuan untuk anda tambah baris fathah, tambah alif, tambah waw. Tambah ta baris mati, tambah ta alif, tambah nun. Dan pastikan sebelum nun sukun. Dan baris untuk gantikan nama kedua. Semua lam fi'il semua sukun. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Sampai. Ganti nama pihak pertama. Tukar. Fa'altu telah membuat oleh aku. Tambah ta pada dhammah. Ganti nama pertama bagi ramai. Mutakalim. Ni dhamir mutakalim. Ganti nama pihak pertama. Dan dhamir mutakalimuna. Dhamir mutakalim ma'hu wa ghairuhu. Ini. Untuk ganti nama pertama. Fa'altu, fa'alna. Jadi, ilmu merubah kalimat ini kita namakan ilmu tasrif, ilmu saraf. Jadi anda kena adakan latihan sendiri. Nasihat saya, anda kena cuba berlatih sendiri di rumah berdasarkan ayat yang bakal kita bincangkan nanti. Nanti saya berikan arahan, sila buat nota. Tolong tunjukkan nota dekat grup pun cukuplah. Tak perlu hantar pada saya. Ramai ni ada 80 lebih saya nak semak satu. Seorang-seorang tak mampu saya nak semak. Cukuplah anda tengok contoh, nanti saya bagi satu contoh dalam contoh yang benar, nanti anda semua buat nanti. Tiru macam mana. Setelah anda buat semua, baru saya tunjukkan jawapan dia nanti. InsyaAllah. Nanti kita. Hari ini kita belajar fi'il madhi. Cukup tu. Tasrif fi'il madhi. Tasrif daripada atas ke bawah, kita namakan tasrif furu'. Itu tasrif cabang. Daripada ke kanan ke kiri, macam tadi, yang saya contohkan tadi, nama tasrif usul atau tasrif istilahi. Ini. Dari kanan ke kiri. Sekarang ni kita fokus fi'il madhi saja. Dan fi'il madhi, kita masuk fi'il madhi dan seluruh fi'il madhi tu. Kita canai seluruhnya dalam fi'il madhi. Ini yang kita bincang ni. Ini seluruh fi'il madhi, nama dia tasrif furu' atau tasrif lughawi. Tadi tasrif istilahi, yang mendatar.
Tasrif usul ada nama tasrif usul atau tasrif istilahi. Ini tasrif furu' atau tasrif lughawi. Banyak sangatlah istilah dengan ustaz ni. Tak apa. Bukan sekali saya sebut. Banyak kali nanti saya sebut. Hari ni tak ingat, insya-Allah minggu depan saya ulang lagi. Besok lusa saya ulang lagi. Selagi ada kelas saya akan ulang-ulang dan ulang. Sesuatu yang kita ulang pandang, ulang dengar, ulang sebut, insya-Allah. Sebab itu saya paksakan anda keluarkan suara, terjemah sendiri. Ikut saya terjemah sama-sama. Supaya anda dapat dengar apa yang anda ucapkan. Anda ada pengalaman mendengar ucapan anda sendiri. Anda ada pengalaman menyebut sendiri. Biasanya dia akan lekat. Sedar atau tak sedar, sebenarnya inilah sistem dia. Inilah rakaman yang Allah berikan. Memang pada deria kita, anggota deria kita memang sangat luar biasa. Yang kita dengar dia akan terus merakam. Dia akan terus rakam. Kita sedar tak? Bukan kita kena on sendiri, tak, dia automatically. Dia memang spontan, dia terus rakam. Percayalah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang tak pandai membaca, tak kenal huruf, tapi disuapkan dengan sesuatu yang sama setiap hari, yang dia pandang sesuatu yang sama setiap hari. Dia tengok, ada kawan saya, anak dia tengok YouTube saja. Tiap-tiap hari dia punya English dia macam British English. Padahal dia pun tak belajar. Dia punya English pun teruk mak ayah dia. Tapi anak dia punya English, Masya Allah. Dia punya vocab dia pelik-pelik. Tak pernah dengar. Memang betul. Dengan itu kalau kita channelkan kepada bahasa Inggeris. Sekarang kita nak channelkan Quran. Kita channel diri kita dengan Quran. Hari-hari kita pandang Quran. Hari-hari kita dengar Quran. Hari-hari kita terjemah Quran. Hari-hari kita sebut dhamir, tasrif, fi'il madhi, mudhari', amar, dhamir mustatir, wujuban, jawazan. Dengar benda yang sama, insya-Allah. Selama 34 siri, 35 siri hari ini, anda dengar benda yang sama. Saya ulang-ulang sehingga anda rasa biasa je. Dan inilah sistem yang kami guna pakai. Dengan cukup ulang-ulang saja. Tapi guru kena kerja keras lebih sikit. Dan guru kena susun kerja supaya jangan ulang benda yang tak berapa penting tu. Yang pelik-pelik diulang, jangan pelajar nanti pening nanti. Benda yang penting, yang paling kerap kita jumpa, itu yang kita kena ulang-ulangkan. InsyaAllah, saya harap apa yang saya contohkan ini menjadi pelajaran kepada yang ingin mengajar. Kepada yang ingin mengajar, nak kata tiru macam saya, tak tahulah, atas ke kreativiti masing-masing. Tapi inilah yang saya tiru daripada guru saya, Al-Fadil Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah. Beliau mengajar secara kita tidak sedari bahawa dia sedang membimbing kita menguasai suatu ilmu tersebut dengan cara dia ulang. Malah Quran begitu juga. Kalau kita perhatikan Quran, allazina rasanya tak perlu hafal. Allazina adalah kalimah yang memang sentiasa Allah ulangkan. Hum, mereka rasanya tak perlu hafal. Sebab dah banyak kali. Itu pun kadang-kadang hum, mereka, kum pun mereka juga. Kerana hum tu tukar pada kamu. Jadi saya nampak teknik mengulang-ulang adalah satu teknik yang meringankan beban pelajar. Jadi kepada yang bakal guru, ulang-ulangkanlah. Anda ulangkanlah kalimah-kalimah pelajaran-pelajaran yang telah pelajari. InsyaAllah pelajar akan rasa ringan, pelajar akan rasa tak terbeban dengan istilah-istilah baru, tak terbeban dengan pelajaran-pelajaran yang terus menambah, terus menumpuk setiap hari. Tapi anda mampu buat. Dan insyaAllah ini pelajaran kita untuk hari ini. Harapan saya, anda kena buat latihan di rumah. Sama ada latihan menyebut dengan lafaz mulut dan latihan menulis. Itu lebih baik lagi. Sila buat latihan pada ayat yang bakal kita bincangkan nanti. Okey, sekarang kita jam 8.30. Ada setengah jam lagi untuk kita selesaikan ayat yang ke 72 dan 73. Sebelum tu kita semak ayat yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut sama-sama.
Wa qalu, dan telah berkata oleh mereka, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Sekali-kali tidak ia menyentuh akan kami oleh api, melainkan hari-hari yang dihitung, ataupun melainkan beberapa hari yang dihitung. Kul, katakanlah oleh engkau, attakhastum indallahi ahdan. Adakah telah mengambil oleh kamu di sisi Allah akan perjanjian? Falan yukhlifallahu ahdah. Maka sekali-kali tidak ia menyalahi oleh Allah akan janjinya. Am taquluna, atau kamu berkata, Allah, atas Allah, ma la ta'lamun, akan apa yang la ta'lamun, tidak kamu ketahui. Bala, bahkan sebenarnya, man kasaba sayyi'atan, barang siapa telah mengusahakan oleh ia akan satu kejahatan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan telah meliputi dengannya oleh kesalahannya, faulaika ashabun nar, maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha, mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Ini latihan yang saya berikan minggu lepas. Saya tukarkan kepada isim kana, khabar kana. Kemudian ayat hari ini, wallazina, dan orang-orang yang, isim. Bila awal ayat mulai isim, berarti jumlah ismiyah. Ini mubtada. Mana khabar? Oh, mana allazina amanu? Tak. Allazina isim apa? Tolong jawab. Tolong beri komen. Allazina isim apa? Ini isim yang perlu kena hafal. Semua orang kena hafal. Allazi, yang. Allazani, dua yang. Allazaini, dua yang. Allazina, orang-orang yang. Muzakkar, muannas. Allati, tolong jawab. Sambil anda jawab, saya akan ulangkan. Untuk muannas dia, allati, yang. Allatani atau allataini, dua yang. Isim apa? Isim apa, Puan Yati? Isim mausul. Masya Allah. Tengku, Marina, Kuna. Ya, betul. Masya Allah. Isim mausul. Allati, allatani, allataini, allati, atau allawati, atau allai. Isim mausul, bentuk khas. Bentuk emma. Apa yang? Bentuk am. Man, orang yang. Masya Allah. Isim mausul. Ustazah Esah, muda. Fauziah Suri, Masya Allah. Isim mausul. Semua kena hafal. Ini isim mausul. Tak sempurna isim mausul tanpa apa? Bila ada isim mausul, mesti diiringi dengan silah mausul. Mana silah mausulnya? Mana silah mausulnya? Rokiah Saidin, Masya Allah. Nik Hasni, pandang. Fauziah Suri, Rohana Ana, Masya Allah. Isim mausul. Kain mausul je. Isim mausul. Mausul je. Ringkas. Masya Allah. Bila ada isim mausul, mesti ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Boleh jumlah fi'liyah. Azimah Abdullah, ya. Silah mausul. Baru masuk silah mausul. Habsah Marhal, ya. Habsah. Betul. Isim mausul mesti ada silah mausul. Diiring dengan silah mausul. Silah mausul, ya. Umi, Masya Allah, Umi. Ya, silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Mana silah mausul dia? Amanu. Ini silah mausul dia. Dah, satu kalimah saja. Ya. Dia satu kalimah. Tapi dalam fi'al tersebut ada dua elemen. Pertama ada fi'il. Kedua ada fa'il. Satu jumlah fi'liyah. Fi'il telah beriman. Fi'il madhi. Fa'il dia oleh mereka. Ini fi'il 4 huruf. Kita belum belajar 4 huruf. Fi'il 4 huruf. Okey. Tapi kalau tasrif fi'il madhi dia senang. Kalau telah beriman oleh mereka, amanu. Cuba tukar telah beriman oleh ia. Amanu jadi amanah. Kalau telah beriman oleh ia berdua, tambah alif. Amanah. Telah beriman oleh mereka, amanu. Telah beriman oleh dia mu'anas, amanat. Telah beriman oleh dia berdua, amanata. Telah beriman oleh mereka, amanna.
Telah beriman oleh engkau. Amanta. Telah beriman oleh engkau berdua. Amantuma. Telah beriman oleh kamu. Amantum. Telah beriman oleh engkau. Amanti. Telah beriman oleh engkau berdua. Amantuma. Telah beriman oleh kamu. Amantunna. Telah beriman oleh aku. Amantu. Telah beriman oleh kami. Amanna. Pastikan lam fi'al baris sukun. Yang apa di pangkalnya, fa fi'al, ain fi'al, lam fi'al tu copy paste saja. Copy paste saja. Copy saja. Baris akhir dari fathah. Mana. Mana. Tambah alif. Manu. Manat. Manata. Man. Mereka mu'annas tambah lam fi'al sukun. Aman. Nah, tambah nun. Di sini pun amanna juga. Ini pun amanna. Beza dia 2 harakat. Yang ini 1 harakat. Makna tak sama langsung. Yang ini telah beriman oleh, telah berkata, telah membuat oleh mereka perempuan. Ini telah membuat oleh kami. Kalau amanna telah beriman oleh mereka perempuan. Amanna telah beriman oleh kami. Kami lelaki atau perempuan boleh sama. Nampak? Itu gunanya wazan. Kita padankan saja dengan kalimah fi'al madhi yang baru kita temui. Itu kalau amanu. Amanu telah beriman oleh mereka. Begitu juga waw dan ni. Waw ni huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Antara jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul pada jumlah fi'liyah yang berikutnya. Berarti 2 jumlah fi'liyah ni semuanya mapping ke allazina. Allazina ni ada 2 pecahan, 2 cambah, 2 jumlah yang menerangkan tentang al-lazina. Pertama, menerangkan tentang amanu. Kedua, wa amilus salihat. Iman dan amal ni, dia terangkum dalam al-lazina. Yang dia katakan beriman, otomatik dia akan beramal. Yang kata beriman, tidak beramal, itu bukan beriman. Tak melengkapi. Iman dan amal mesti ada 2 cabang. Bagi al-lazina, mesti ada iman, mesti ada amal. Tak sempurna iman tanpa amal. Malah, yang amal tanpa iman, mustahil. Itu pura-pura. Iman, kerja hati. Amal, kerja anggota. Baik. Begitu kita ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman semua kerja hati. Satu yang tak nampak. Rukun Islam semua kerja anggota. Nampak boleh lihat dengan anggota kita. Ada syahadah, ada daripada solat, zakat, puasa, haji. Semua itu ada melalui anggota. Baik. Wa amilus salihat dan telah mengerjakan fi'al madhi. Saya fokus lagi fi'al madhi. Telah mengerjakan, telah beramal oleh mereka. Cuma ain fi'al di baris kasrah. Ini wazan bukan fi'al ini wazan yang ke amila ya'malu. Berarti wazan yang keempat. Yang lam fi'il saja berubah. Fa fi'il dan lam ain fi'il kita copy paste saja. Amila. Amilu telah mengerjakan oleh mereka. Saya minta ini anda kena buat latihan. Saya minta anda cuba latihan berpandukan wazan ini. Cuma ain fi'il anda tukar. Ni ain fi'il bil fathah. Tukar pada kasrah saja. Fa'ilah. Amila. Amila, amila, amilu. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Wazan. Fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Amilat, amilata, amilna. Boleh buat? Cuba tengok. Cuba sama. Sebut saja. Tak perlu tulis. Tulis panjang. Ikut saya sekali lagi. Bersedia? Amila. Sekali lagi. Amila. Amila. Amilu. Sekali lagi ikut saya. Amila. Amila. Amilu. Itu muzakkar. Amilat. Amilata. Amilna. Sekali lagi ikut saya. Amilat. Amilata. Amilna. Ya ke? Dah bahas ke? Dah bahas ke? Saya tak nampak lagi. Wazan nombor 4. Saya dah bahas ke? Tak apa, walaupun dah bahas,
Tapi saya nak anda tasrifkan. Ustaz, cakap. Biasa. Dah belajar kena cakap. Anda juga, Hajah Faridah, Faridah Hajah, anda juga akan bakal menjadi seorang yang cakap nanti. Tak ada yang mustahil. Semua pelajar saya yang saya ajar setakat ini, Masya Allah, boleh. Ya, dah belajar ke? Tapi ini latihan amilah, kena buat latihan, okey? Wa amilus salihat, dan telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa yang baik. Ulaika ashabul jannah, orang-orang itu adalah penghuni-penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. 82. Belum lagi? Apa belum lagi? Tak apa, mengulang Ustaz. Oh, maaf Hafiz, ulang. Hafiz terlepas pandang yes. Hum fiha khalidun. Saya terjemah sambil melalui walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, silah mausul, wa amilus salihat, jumlah fi'liyah menjadi ataf pada silah mausul. Khabar dia dalam bentuk jumlah ismiyah sampai sini. Ulaika ashabul jannah. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini khabar dia. Bukan khabar bentuk mufrad. Kalau khabar bentuk mufrad, anda kena tambah adalah. Ini khabar bentuk jumlah. Seluruh jumlah ismiyah ini adalah khabar bagi mubtada'. Ini mubtada'. Silah mausul ni dia duduk di bawah. Dia kecil lah jadi. Ni besar, dia duduk bawah ni. Amanu bawa allazina, wa amilus solihat bawa allazina lagi. Milik allazina ni dia power. Dia jadi raja sini. Ni bawah Ulaika ashabun nar. Ni jumlah ismiyah ni khabar bagi mubtada'. Orang-orang itu, ini mubtada' bagi jumlah ismiyah ni. Ulaika mubtada' bagi jumlah ismiyah ni. Ashabu ni khabar mufrad. Kalau khabar bentuk mufrad, kena tambah adalah. Apa mana khabar mufrad? Khabar dalam bentuk satu kalimah. Bukan khabar bentuk satu jumlah. Okay? Khabar dalam bentuk satu kalimah. Pada terjemahan tambah adalah. Orang-orang itu adalah penghuni-penghuni al-jannah, syurga. Mudhaf lain. Ini mudhaf, murakab idhafi. Ini khabar bagi mubtada'. Mubtada' khabar satu jumlah. Jumlah ismiyah inilah peranan dia menjadi khabar bagi mubtada'. Jumlah ismiyah ini menjadi khabar bagi mubtada'. Orang-orang itu, siapa? Orang-orang yang beriman dan amal soleh itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menghuni neraka. Orang-orang yang menghuni syurga. Afwan. Orang beriman dan amal soleh adalah penghuni-penghuni syurga. Jannah. Saya betulkan sekali lagi, tersilap. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, orang-orang itu, bukan mereka, banyak kata mereka itu, saya tak mahu kalimat mereka itu. Mereka adalah dhamir. Ulaika tak ada dhamir. Orang-orang itu, jangan sebut mereka itu, tak menepati sistem. Orang-orang itu adalah penghuni-penghuni syurga. Orang-orang itu adalah penghuni-penghuni syurga. 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 Saya betulkan lagi. Saya salah tadi sebut. Penghuni syurga. Hum fiha. Jumlah ismiyah lagi. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Wa is akhazna. Juga kita bincang semalam. Semalam untuk orang-orang kafir. Hari ini untuk orang-orang beriman. Oh, kemarin dulu Betul. Wa is akhazna. Jadi sebelum kita masuk ayat baru, tak apa. Sebenarnya biasanya kalau saya yang salah buat perkiraan. Sekarang terlalu asyik dengan pendaftaran, saya terleka, saya terlepas pandang bahawa rupanya kita dah habis ayat ni. Tak apa, saya akan selesaikan. Saya nak fokus pada tasrif. Walaupun kita ulang ayat ni, tapi saya nak fokus pada tasrif. Anda cuba tasrif. Akhazna, telah mengambil oleh kami. Fa fi'il, hamzah, ain fi'il, kha, lam fi'il, zal. Akhazna. Cuba tukar. Tadi alima. Akhazna,
telah mengambil oleh kami. Sama wazan. Ain fa'il bar fathah. Akhazna telah mengambil oleh kami. Akhaztu telah mengambil oleh aku. Cuba. Akhazna lam fi'il zal baris sukun. Sekarang kita tukar baris fathah. Buang na. Akhaza telah mengambil oleh ia. Tukar telah mengambil oleh ia berdua. Akhaza telah mengambil oleh mereka. Akhazu. Sekali lagi ikut saya. Akhaza, akhaza, akhazu. Sekali lagi ikut saya. Akhaza, akhaza, akhazu. Untuk muzakkar, tukar kepada telah mengambil oleh dia perempuan. Akhazat telah mengambil oleh dia berdua. Akhazata telah mengambil oleh mereka perempuan. Akhazna. Ikut saya. Kena ikut. Jangan malu. Kena ikut. Akhazat, akhazata, akhazna. Sekali lagi ikut saya. Akhazat, akhazata, akhazna. Sekali ikut saya untuk tasrif fi'il madi bagi ganti nama pihak ketiga, ghaib dan ghaibah. Sekali lagi ikut saya. Akhaza, akhaza, akhazu. Kena tengok, kena pandang. Jangan tak pandang, jangan pejam mata. Menghafal, mengingat, jangan pejam mata. Pejam mata tak akan ingat. Anda kena pandang pada skrin. Akhaza, akhaza, akhazu. Akhazat, akhazata, akhazna. Ghaib dan ghaibah. Ganti nama pihak ketiga. Sekarang fi'il tasrif untuk ganti nama pihak kedua. Akhazta, ikut saya. Akhazta, akhaztuma, akhaztum. Sekali lagi. Akhazta, akhaztuma, akhaztum, akhazti, akhaztuma, akhaztunna. Sekali lagi. Akhazti, akhaztuma, akhaztunna. Ikut saya. Tasrif untuk ganti nama pihak kedua. Lelaki dan perempuan, okey? Mukhatab dan mukhatabah. Akhazta, akhaztuma, akhaztum. Ikut. Akhazti, akhaztuma, akhaztunna. Dan ganti nama pihak pertama. Akhaztu, akhazna. Telah mengambil oleh aku. Akhazna telah mengambil oleh kami. Ikut saya. Serentak semua. Ke-14 semuanya. Bersedia? Okey. Tinggi sikit. Cerah sikit. Okey. Ikut saya sama-sama. Ke semua 14. Akhaza, akhaza, akhazu, akhazat, akhazata, akhazna. Akhazta, akhaztuma, akhaztum. Akhazti, akhaztuma, akhaztunna. Akhaztu, akhazna. Boleh? Sekali lagi. Laju sikit. Akhaza, akhaza, akhazu. Akhazat, akhazata, akhazna. Akhazta, akhaztuma, akhaztum. Akhazti, akhaztuma, akhaztunna. Akhaztu, akhazna. Ustaz, kita kena ke Ustaz? Semua ni nak kena hafal. Kalau boleh hafal, rezeki. Rezeki anda. Tapi kalau tak hafal, tak apa. Yang penting 6 tu. Pedoman yang 6 tu. Mula. Tu utama dulu. Sekarang ni 6 tu kita dah bincang dulu. Ramadan tu kita dah mula mahirkan. Saya dah ulang banyak kali. Bagi yang baru mungkin nampak maaf. Semua kena hafal. Tapi yang baru jangan susah hati. Yang belum daftar, sila daftar. Hari ni hari penghabisan. Saya tutup pukul 12.30 malam ni. Dah besok saya dah tutup dah. Daftar baru saya terpaksa delete dia. Kalau ada pendaftaran baru, saya terpaksa, saya tak boleh nak layan. Nanti seorang layan, nanti merebak nanti. Jadi, pada yang baru, ada ruang untuk anda buat latih lebih dahsyat lagi. 1 minggu. Tapi yang dah lalui bulan Ramadan tadi, kita cuma 1 hari je kita bincang. 1 hari dengan 1 minggu memang masa yang panjang sangat. Dan anda tidak ada had waktu untuk belajar.
Anda boleh belajar waktu pagi, lepas subuh boleh belajar, lepas setiap kali solat boleh belajar pada handphone anda sendiri. Masing-masing ada handphone, ada WhatsApp, okey? Ada aplikasi WhatsApp. Anda boleh gunakan. Okey, boleh gunakan WhatsApp. Cuma ulang dengar rakaman saya. Cuma anda kena ada data lah. Kena ada data. Syarat belajar kena ada data. Baik. Kita kembali kepada ayat kita tadi. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian Bani Israel. Satu jumlah. La ta'buduna illallah. Satu jumlah. Tidak boleh kamu menyembah. Kamu beribadah. Melainkan Allah. Ta'buduna, fi'il mudhari'. Kamu menyembah. Fi'il madhi dia apa? Fi'il madhi dia. Ain. Fi'il madhi dia ain, ba, dal. Ain, ba, dal. Abadah. Telah menyembah oleh ia. Abadah telah menyembah oleh ia. Sama dengan satu wazan. Fa'ala. Satu acuan. Anda padankan saja dengan wazan yang kita bincang tadi. Abadah telah menyembah oleh ia. Abadah, ikut saya. Abadah, abadah, tambah alif, abadu. Sekali lagi. Abadah, abadah, abadu. Untuk muzakkar. Itu muannas ghaibah. Ini ghaib, ini ghaibah. Abadat telah menyembah oleh dia perempuan. Abadata telah menyembah oleh dia berdua perempuan. Abadna telah menyembah oleh mereka perempuan. Ini ghaib dan ghaibah. Ganti nama pihak ketiga. Abadta telah menyembah oleh engkau. Abadtuma telah menyembah oleh engkau berdua. Abadtum telah menyembah oleh kamu. Ganti nama pihak kedua. Mukhatab. Sekarang ganti nama pihak kedua perempuan. Mukhatabah. Abadti. Abadtuma. Abadtunna. Abatta, abatuma, abatum, abati, abatuma, abatunna. Mukhatab dan mukhatabah. Sekarang mutakalim, ini untuk aku. Abatu telah menyembah oleh aku. Abadna telah menyembah oleh kami. Abatu, abadna telah menyembah oleh aku dan telah menyembah oleh kami. Kesemuanya 14. Ikut saya sama-sama. Laju sikit. Okey, bersedia? Abada, abada, abadu. Abadat, abadata, abadna. Abatta, abatuma, abatum. Abatti, abatuma, abattunna. Abattu, abadna. Boleh? Fi'al madhi. Ikut formula. Macam mana nak daftar? Sila baca atau PM saya. Ataupun buka study dalam saya punya Facebook. Puan Nur Isa. Puan Nur Isa. Sila baca pada page saya yang bawah-bawah. Scroll kan. Tengok macam mana. Tak apa, sebentar lagi nanti saya upload nanti. Saya naikkan semula nanti. Okay, perhatikan. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan. Dan dengan kedua ibu bapa ihsan, hendaklah berbuat baik. Wa bil walidaini ihsanan, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah berbuat kebaikan. Wa zil qurba, dan yang punya kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim. Zi yang mempunyai, mudhaf. Al-qurba mudhaf ilaih. Zi mudhaf. Ini asmaul khamsah. Kadang zu, kadang za, kadang zi. Dia atau kepada bi. Wabil walidaini ihsanan. Wazi, dan dengan yang mempunyai.
Soalah wabizil qurba, dan dengan yang punya kerabat. Wabil yatama, dan dengan anak yatim. Yatama jamak taksir. Yatim mufrad, yatimani jamak musanna, isim musanna. Al yatama jamak taksir. Wal masakin jamak taksir. Dan dengan anak-anak, dengan orang-orang miskin. Miskinun mufrad, miskinani musanna, masakin jamak taksir. Soalah wabil masakin, dan dengan orang-orang miskin. Wa ni ataf dengan bil walidaini. La ta'budu wa bil walidaini ihsanan. Dengan kedua bapa baik, dan bukannya dengan yang punya kerabat juga kena buat baik, dan dengan anak yatim, dan dengan orang miskin kena buat baik. Wa qulu, wa ataf, dia menyambungkan antara la ta'budu, tidak boleh kamu menyembah. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Wa qulu lin-nasi husna, satu jumlah fi'liyah. Dan qulu, ucapkanlah, katakanlah olehmu. Fi'il amar. Lin-nas, murakkab jari. Husna, akan kebaikan. Maf'ulun bih. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il. Katakanlah, fi'il amar. Ada fa'il. Oleh kamu, fa'il. Ayat ini belum terjemah lagi Ustaz. Ya ke? Oh, okey, tak apa. Ni terjemah ni. Saya bila ada info tu saya jadi saya tak nak ngajak, saya dah set, saya nak ngajar ini saya aja. Saya tak nak loncat. InsyaAllah akan datang kita akan terus bincang pada ayat yang berikutnya. Dan selepas ni saya akan blast video baru. Video yang akan disampaikan oleh Hajah Nursiah, yang beliau belajar dengan saya ketika setelah beliau pension. Setelah beliau pension, beliau belajar. Sekarang dah agak dalam 2 tahun lebih, 3 tahun beliau belajar dengan saya. InsyaAllah saya akan tontonkan pada anda bagaimana Hajah Nursiah menterjemah muka surat yang berikutnya. Sebanyak 1 muka surat beliau akan terjemahkan. Selepas tu saya akan tontonkan pula pelajar saya yang di Batam. Selepas muka surat ini yang berikutnya, kita akan ada muka surat yang berikut satu lagi. Untuk terjemahan berikutnya tu kita akan tontonkan pelajar daripada Batam. Laju Ustaz. Memang Puan Salma memang laju. Sebab ini kelas umum. Nanti insya-Allah Puan nak perlahan, kita ada dalam grup kita. Itu yang kita akan lebih detail lagi. Okay. Baik. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah olehmu bagi manusia akan yang baik. Ada jumlah fi'liyah, ada fi'il dan ada fa'il. Mana fa'il dia? Tolong jawab sekarang. Wa qulu lin-nasi husna. Mana fa'il dia? Tolong beritahu saya. Fa'il ada 2. Bentuk zahir atau bentuk dhamir? Tolong jawab soalan saya. Fa'il ada 2. Adakah fa'il dalam bentuk zahir atau fa'il dalam bentuk dhamir? Kalau zahir, apa tanda dia? Kalau dhamir, mana dhamir dia? Tolong jawab. Sekarang saya nak. Sekarang 8.59. Ada berapa detik lagi kita akan bersurai. Tolong jawab soalan terakhir saya. Mana fa'il dia? 10 detik dari sekarang. Mana fa'il dia? 1, 2, 3, 4, 5. Wow jamaah, Masya Allah. Tahniah Puan Fauziah Suri, Puan Yati Harun. Fa'il dia dhamir mustatir. Dhamir muttasil. Wow jamaah, bagus, betul. Dhamir baris mustasil. Wow jamaah, wow. Banyakkan 80% yang menjadi fa'il dia, Puan Syarina, betul. Dhamir muttasil. Wow jamaah, ya betul. Wow jamaah. Masya Allah. Tak sia-sia. Doktor, apa khabar doktor? Saya rasa macam kehilangan doktor. Doktor Mazwin pun juga. Masya Allah. Lama tak nampak. Ya.
waw jamaah. 80% yang menjadi fa'il dalam satu jumlah fi'liyah kebanyakan domir. Baik domir baris ataupun domir mustatir. Wujuban ataupun jawazan. Kalau domir baris, sama ada domir waw jamaah, atau alif tasniah, atau nun niswah, atau ya mukhatabah, atau ta mutaharrik. Inilah yang biasa menjadi fa'il. Lebih baki dalam 20% kebanyakan fa'il zahir. Alhamdulillah, semua menjawab dengan betul dan menyenangkan saya, menggembirakan saya. Saya seronok dengan jawapan yang anda berikan. Berarti anda mengikuti perbincangan kami. Alhamdulillah. Dan saya teruskan agak laju sikit kali ini pasal ayat dah hujung. Wa aqimus shalah, satu jumlah fi'liyah. Dan dirikanlah fi'il amar oleh kamu, fa'il waw jamaah, akan salah maf'ulun bih. Waw lagi ataf, dia menyambungkan jumlah fi'liyah lagi. Wa atuz zakah, dan atu datangkanlah fi'il amar oleh kamu, fa'il waw jamaah, az-zakata, akan zakat maf'ulun bih. Satu jumlah fi'liyah. Summa, kemudian tawallaitum, telah berpaling oleh kamu, illa qalilan minkum. Satu jumlah fi'liyah. Kemudian huruf ataf. Tawallaitum, jumlah fi'liyah. Telah berpaling, fi'il madhi. Oleh kamu, fa'il. Mana fa'il dia? Ta mutaharrik. Fa'il dia, ta mutaharrik. Ya. Semua masih lagi sedang menjawab. Waw jamaah. Ya. Fa'il dia, ta mutaharrik. Mim. Mim apa dia? Mim. Mim tu alamatul jam'i. Tanda jamak. Lizukur. Bagi muzakkar. Ramai. Muzakkar mufrad. Zukur. Muzakkar. Jamak taksir. Tawallaitum, telah berpaling oleh kamu. Yang ini fa fi'il huruf waw. Ain fi'il huruf lam. Habis ta tu apa? Ta huruf tambahan. Lam tu ada dua. Ada tasydid. Satu lam asal, satu lam tambahan. Ya huruf lam fi'il. Waw, lam ya itu kata dasarnya. Kalau dalam buku 5 dalam 1 tu ada pada atas tawallaitum, ada saya kurungkan dalam kotak tu waw lam ya. Ya. Hajah Mahani Yaakob, betul, ta mutaharrik dhamir dia. Ya. Ta waw lam ya itu ada fi'il. Ini fi'il 5 huruf. Akan kita bincangkan pada juzuk kedua nanti. Juzuk pertama saya banyak fokus pada 3 huruf dan 4 huruf sahaja. 3 huruf dan 4 huruf sahaja. Illa, melainkan, qalilan, sedikit. Qalilan, sedikit. Isim. Minkum, murakab jari. Minkum, min, huruf jar, kum, dhamir. Murakab jari. Wa antum, walhal kamu, mu'riduna, adalah orang-orang yang berpaling. Mu'riduna, adalah orang-orang yang berpaling. Khabar bagi mubtada. Antum, mubtada. Mu'riduna, orang yang berpaling. Mubtada khabar, satu jumlah ismiyah. Tapi kalau mubtada ni, jumlah ismiyah ni menerima inna, maka mubtada berubah nama jadi isim inna. Khabar berubah nama jadi isim khabar inna. Dan penulisannya berubah. Antum berubah jadi innakum, sesungguhnya kamu. Mu'riduna khabar. Khabar tak berubah. Kalau kana kuntum, telah adalah kamu. Mu'ridina, khabar berubah. Mu'ridun berubah jadi mu'ridin. Isim kana masuk dalam fi'il kanu. Jadi kuntum, telah adalah kamu. Dhamir. Dari isim kana, ta mutaharrik jadi isim kana. Kalau kuntum, mu'ridun berubah jadi mu'ridin, khabar kana. Mim, tanda jamak bagi muzakkar. Masya Allah. Kalsum binti Ismail. Ahsanti. Alhamdulillah. Saya kira pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Jam sudah menunjukkan 9.05 minit. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Dan maaf juga kerana mungkin agak laju. Tapi saya oleh kerana dah macam tadi kata dah ulang tu, saya pun tak fokus kepada perbincangan jumlah. Saya lebih fokus pada tasrif. Kerana pelajaran kita hari ini kita bincang pada tasrif. Apa itu tasrif? Perubahan, peredaran. Ilmu saraf, ilmu tasrif, ilmu
menukar kalimah. Daripada fi'il madhi kita boleh tukar jadi fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' kita boleh tukar jadi fi'il amar. Dan fi'il amar boleh tukar jadi fi'il nahi. Fi'il nahi boleh tukar jadi isim zaman, isim makan, isim alat, isim fa'il, isim maf'ul. Semua ilmu-ilmu itu kan kita selesaikan satu persatu. Hari ini kita fokus fi'il madhi dulu. Fi'il madhi satu kita dapat fa'alah, kita boleh tukar jadi cambahan-cambahan dia. Tasrif furu' pada cabang-cabang yang lain. Akar rambut dia. Dia punya lebih mendasar lagi. Itu insyaAllah. Itu perbahasan ilmu saraf. Hari ini kita fokus tasrif furu' bagi fi'il madhi. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan fokus pula tasrif fi'il mudhari'. Boleh sampai setakat ini pertemuan kita. Sebelum berpisah, sekali lagi saya tegaskan bahawa hari ini adalah hari penghabisan bagi pendaftaran untuk program terjemahan Quran melalui WhatsApp, program terjemahan Quran melalui online, dan anda akan diajar melalui video-video rakaman yang saya akan hantarkan kepada grup masing-masing. Dan waktu untuk belajar tidak ada batasannya. Anda boleh belajar semahu yang anda inginkan. Dan anda boleh ulang-ulangkan video yang saya akan saya hantarkan. Tapi sebelum sampai tarikh awal Zulkaidah, anda bolehlah berkenalan dengan teman-teman semua. Dan info-info terkini saya akan masuk melalui grup masing-masing nanti. Dan insyaAllah saya akan bina beberapa grup lagi untuk saya siapkan untuk anda yang mengikuti program ini. Kepada yang punya asas, teruskan apa yang kita lalui sekarang. Ini insyaAllah, ini kelas umum. Semua orang akan dipelawa untuk ikuti. Dan saya akan hantar info-info terkini tentang program yang akan kita langsungkan bila tarikh. Untuk akan datang, saya kira esok hari Ahad. Hari Isnin insyaAllah kita akan ada lagi. Selagi dalam PKP. Untuk akan datang Isnin tak boleh. Sebab Isnin saya dah mulakan. Untuk kelas hari Rabu juga tak boleh. Saya akan loncat Isnin terus hari Khamis nanti. Untuk minggu ni, hari Isnin dengan hari Khamis, 2 hari. Hari Rabu tak dapat. Okay. Sebab hari Rabu saya dah ada kelas, dah bermula dah. Kelas dah bermula. Untuk kelas di Kuantan, dah mula. Mungkin hari Khamis petang, mungkin kita akan sambung. Kita akan mula juga. Kepada pelajar yang baru, sila ambil perhatian. Kiranya anda inginkan pelajaran ini, mahukan anda menguasai ilmu ini, boleh daftar terus kepada saya dengan alamat yang saya akan beri nanti. Sebentar lagi saya akan update sehingga jam 12:30 malam ini. Okey. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf kiranya ada kekurangan dan kesilapan. Semoga jumpa lagi hari Isnin nanti insyaAllah. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi kata saya sibuk. Ya, bila dah habis PKP memang saya akan kelas macam biasa. Kelas-kelas yang akan di Kuantan, yang ada di Kuantan itu saya akan mengajar seperti biasa. Jadi jadual kita akan berubah. Mungkin kita seminggu hanya sekali saja. Itu pun kalau ada rezeki. Kalau tidak mungkin 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Mungkin. Sebab kalau penuh kelas saya memang sebelum ni memang penuh. Tiap-tiap hari penuh. Ini saya cuma celah-celah di waktu PKP saja. Ramadan, waktu PKP. Selain daripada bila kelas dah bermula, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali. Ataupun 2 bulan sekali. Allahu a'lam. Paling tidak pun hari Minggu nanti saya akan cuba. Saya akan cuba usahakan. Allahu a'lam bisawab. Sebab itu saya tegaskan, rebutlah peluang yang ada. Dah berhenti, Ustaz kata dah berhenti, dah baca tasbih kifarah, tapi nak cakap lagi. Tapi saya terpaksa cakap. Sebab peluang ini datang sekali seumur hidup.
Jangan anda rasa tak apa nanti lagi. Kadang-kadang kita ada peluang, kita ada minat, tapi badan dah tak sihat, tenaga dah lemah. Ataupun kita terpaksa kena jaga suami, terpaksa kena jaga cucu. Banyak halangan. Saya dah jumpa banyak kali. Banyak jumpa, maaflah Ustaz, suami saya kena stroke Ustaz. Minta maaflah Ustaz, kena jaga cucu. Ibu dia kena outstation Ustaz. Macam-macam Ustaz. Macam-macam. Banyak halangan. Sebab tu waktu kita belajar, kena jaga cucu. Kena jaga, buat mandikan, basuh berak kencing cucu. Kena buat. Nak belajar tak boleh. Tergendala, terhalang. Jadi, peluang ada, minat ada. Terhalang dengan hal-hal yang datang. Yang menempel begini. Kadang ada minat, tak ada peluang. Ada peluang, minat tak datang-datang. Karat lah, dah otak dah karat, saya dah tua lah Ustaz, saya tak pandai baca lah. Macam-macam kita reka. Kita reka lah segala macam alasan tak nak belajarnya. Bila tak ada minat macam tu lah. Macam-macam alasan kita cerita. Tapi kalau paksa diri kita, kita minatkan kita. Saya yakin anda ada ruang. Anda boleh. InsyaAllah sebentar lagi saya akan share video insan yang sudah 60-an. Tadi pagi anak yang baru 12 tahun. Patutlah Ustaz, dia budak. Dia belajar tahfiz. Semua orang ada. Alasan, semua orang boleh cerita alasan untuk tak nak belajar. Tapi kalau nak belajar, nak buat sesuatu, insyaAllah. Umur 80 pun boleh buat. 80 tahun saya dah tunjukkan. Umur 80 tahun punya terjemahan. Walaupun gigil-gigil, 72. Dah tu. 76, 77 boleh. Jadi insyaAllah, saya tak mahu alasan anda untuk kata tak nak belajar, tak boleh karat, saya tak nak alasan tu. Saya dah muak dengan alasan-alasan tu. Nak dengan tak nak saja. Silakan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.